Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9. Barisan Kabinet baharu diharap tumpu agenda nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Utama 5 petang. Bersyukur dan terima kasih, itu ucapan pertama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sejurus tiba di kediamannya di Petaling Jaya. Perinciannya bersama wartawan Berita Radio Syamimi Saripan. Kenderaan yang membawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tiba di kediamannya di Petaling Jaya dari Istana Negara kira-kira 3.45 minit petang tadi. Beliau ditemani isteri Datin Seri Muhaini Zainal Abidin. Ditemui di perkarangan pintu masuk kediamannya, Perdana Menteri sempat menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong atas perkenan melantik beliau sebagai Perdana Menteri ke-9. Saya bersyukur kepada Allah atas izin Allah jugalah saya dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan saya juga ingin menjunjung kasih kepada Tuan Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong kerana memperkenankan pelantikan saya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan ahli-ahli Parlimen yang memberikan sokongan kepada saya sehingga saya berjaya mendapat 114 sokongan. Dan tentu saja terima kasih kepada Ketua Parti. Datuk Seri Ismail Sabri berkata satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan selepas ini sebagai tanda terima kasih beliau kepada mereka yang menyokongnya selama ini. Terdahulu, beliau telah dikurniakan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri di Istana Negara. Sekian perkembangan dari kediaman Perdana Menteri, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Syamimi. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia berlangsung di Balai Singgasana Kecil Istana Negara kira-kira pukul 2.28 petang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Datuk Seri Ismail Sabri, 61 tahun, mengisi kekosongan jawatan Perdana Menteri selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan peletakan jawatan pada 16 Ogos lepas. Pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri baharu diharap dapat menstabilkan suhu politik negara. Pensyarah Fakulti Ekologi Manusia UPM Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, rakyat Malaysia juga berharap barisan kabinet yang bakal dilantik dapat benar-benar memberi tumpuan kepada agenda nasional. Ini terutama dalam menangani pandemik COVID-19 serta memulihkan ekonomi negara. Beliau berkata demikian kepada Berita Radio RTM. Titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebelum ini yang mahukan suatu perubahan dalam budaya politik negara kita ini. Baginda mahukan suatu bentuk politik yang lebih mesra rakyat, politik yang lebih berketerangkuman dan politik yang lebih menumpukan kepada usaha untuk menangani masalah negara. Jadi ini juga cabaran besar kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana mungkin dalam budaya politik kita dalam negara kita ini
perkara yang sedemikian itu agak asing. Profesor Dr. Zaid Ahmad. Pengalaman luas yang dimiliki Datuk Seri Ismail Sabri membolehkan beliau memahami situasi semasa negara. Menurut pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, ahli Parlimen Bera itu mempunyai pengalaman yang menyeluruh bukan sahaja di peringkat kerajaan, bahkan sebagai pembangkang. Untuk itu saya rasa beliau punya pengetahuan dan pengalaman yang saya rasa jelas dan luas berkenaan macam mana untuk menghadapi COVID-19 daripada tahun lepas hinggalah ke tahun 2021 tahun ini. Jadi secara umumnya beliau dilihat seorang tokoh yang diterima dan dia mampu untuk menerajui Malaysia menghadapi cabaran yang terbesar kepada Malaysia kali ini. Sekiranya krisis politik berjaya diselesaikan, kita juga harus berhadapan dengan krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan COVID-19 yang harus ditangani dengan tuntas dan pantas. Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Harapan serupa disuarakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USM Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Harapan saya pada selepas pelantikan Perdana Menteri yang ke-9 ini, proses pemulihan ekonomi dapat diteruskan dan jika ada yang perlu ditambah baik, dan ianya sangat penting dalam kita untuk merancang supaya Malaysia menjadi sebuah negara maju dan juga dapat bertahan ada dalam krisis COVID-19 ini. Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Mari bersama kita kukuhkan kembali perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin. Berita seterusnya, kes baharu COVID-19 di dalam negara berkurangan kepada 22,262 berbanding 23,564 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi akaun Facebook rasminya memaklumkan Selangor kekal negeri yang mencatat kes tertinggi iaitu 7,011, diikuti Sabah 2,651, Sarawak 1,964, Kedah 1,880 dan Johor 1,558 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di seluruh negara melebihi 1.53 juta. Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang memulangkan semula 80 unit mesin pemekat oksigen yang dipinjamkan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS 2.0. Ia berikutan jumlah pesakit COVID-19 di hospital berkenaan yang semakin berkurangan. Bahagian logistik Angkatan Tentera Malaysia akan menyusun semula keperluan peralatan berkenaan untuk digunakan di negeri lain yang mengalami peningkatan kemasukan pesakit secara mendadak. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menerima 466,216 permohonan bakul prihatin negara setakat semalam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata sebanyak 110,174 bakul prihatin negara telah diagihkan. Ia telah memanfaatkan 388,801 isi rumah di seluruh negara. Tan Sri Muhammad Zuki turut mengucapkan terima kasih kepada syarikat korporat yang menyokong usaha kerajaan dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat memerlukan. Pengawal selia ubat-ubatan India meluluskan penggunaan kecemasan vaksin DNA pertama dunia untuk melawan virus COVID-19. Menurut kajian awal pengeluar vaksin Cadila Healthcare, vaksin 3 dos Zycovir-D mampu mencegah penyakit simptomatik pada kadar 66% dalam kalangan mereka yang telah diberi vaksin itu. Syarikat tersebut merancang mengeluarkan kira-kira 120 juta dos setiap tahun. Zycovir-D adalah vaksin kedua keluaran tempatan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan komitmen untuk kekal berada di Afghanistan bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kritikal dapat terus disalurkan. Jurucakap WHO Tariq Yasarevich memberi jaminan semua kemudahan kesihatan utama badan itu akan beroperasi seperti sebelum ini. Menurutnya, separuh daripada populasi Afghanistan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ini termasuk 4 juta wanita dan hampir 10 juta kanak-kanak. 1/3
2/3 populasi negara itu mengalami masalah kekurangan makanan kritikal dengan lebih separuh kanak-kanak bawah 5 tahun mengalami kekurangan zat makanan. Keadaan itu dijangka bertambah buruk pada musim kemarau yang sedang melanda. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.